Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Semoga anda berada di dalam situasi yang menggembirakan. Hari ini lain ceritanya, saya terbaca di dalam utusan Malaysia berkenaan satu artikel yang ini bertarikh 31 Julai 2022. Jadi lebih kuranglah saya tidak ada teks khusus sebab saya tidak pun menulis teks-teks tersebut. Lebih kurang yang bertajuk ialah bertajuknya ialah Sekolah Pondok Pusat Penyebaran Ekstremis, tanda soal. Jadi terkejut saya tengok tajuk ini, yang mana tajuk ini hanya ditujukan kepada sekolah-sekolah pondok di Malaysia yang merupakan penyebaran keganasan lah, ekstremis ni kan. Jadi untuk orang awam, kita katakan keganasan, tempat pusat penyebaran keganasan. Jadi kenyataan ini dikeluarkan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. nama dia tak payah sebut ya. Yakni saya sebutkan pengerusi Majlis Dakwah Negara, ya, pengerusi Majlis Dakwah Negara. Dan beliau memang seorang yang terkenal dan dihormati oleh rakyat Malaysia. Dan saya tidak tahu kenapa statement ini beliau keluarkan. Namun setelah saya periksa, saya cek ramai juga yang memberi komen-komen tentang kenyataan tersebut, kerana fokus ataupun beliau telah tujukan kepada sekolah-sekolah pondok di Malaysia atau mungkin juga di semua negara di Nusantara ini, yakni termasuk selatan Thailand dan juga Indonesia. Ya. Jadi ramai yang memberi komen-komen. Kata ada satu komen yang saya baca, sebuah kenyataan, komen yang ditulis oleh seorang guru sekolah pondok, ya, yang menyatakan kenyataan seperti itu oleh seorang yang dihormati boleh membina persepsi negatif masyarakat dan mencemarkan nama baik sekolah pondok yang sejak sekian lama melahirkan ramai ulama-ulama dan modal insan yang berintegriti tinggi. Ya, saya bersetuju dengan komen ini. Saya lupa nama ustaz tersebut. Dan sudah pastinya apabila tajuk itu khusus kepada sekolah pondok pusat penyebaran ekstremis ataupun pusat penyebaran keganasan, maka sudah pastilah masyarakat menganggap persepsinya negatif ke atas sekolah-sekolah pondok, terutamanya di Malaysia ini. Jadi saya pun heranlah, ya. Ada juga seorang ustaz telah membuat kenyataan supaya yang berbahagia Datuk menarik balik kata-kata beliau itu, ya, kerana ia boleh mencetuskan persepsi negatif, mencetuskan fitnah kepada sekolah-sekolah pondok itu. Dan pada saya memang betul, saya bersetuju dengan komen-komen tersebut, kerana sepatutnya yang berbahagia Profesor tidak hanya menyentuh sekolah pondok saja. Jika kita nak menyentuh tentang keganasan ataupun penyebaran ideologi keganasan ini, yang berbahagia Profesor sepatutnya menyentuh semua tempat-tempat ibadat yang lain juga, supaya kerajaan membuat pemantauan dikuatiri akan datang, ya, akan berlakunya penyebaran ideologi keganasan ini. Kerana keganasan ini bukannya hanya sekolah pondok,
dia mungkin melibatkan bangsa-bangsa lain juga dan tempat-tempat ibadat lain juga. Kalau seperti itu, saya agak bersetujulah. Tetapi kita tak boleh katakan sekolah pondok ini pusat penyebaran ekstremis. Sudah tentu rekod-rekod yang sebelum ni, ya, memang saya tak pernah dengar lah di pondok-pondok ni ada keganasan-keganasan yang menganjurkan keganasan dan mereka ini pergi berjuang di mana dengan ISIS ke, dengan Daesh ke. Saya belum pernah dengar lah. Apa yang saya dengar ialah guru-guru pondok ini dan juga pelajar-pelajar sekolah pondok ini adalah, kalau sebelum merdeka dulu, mereka-mereka inilah pejuang-pejuang Melayu, pejuang-pejuang Islam yang menentang penjajahan di negara kita. Dan tokoh-tokoh terkenal ramai, contohnya Tok Kenali, Tok Limbang, kalau tak salah saya lah, nama-nama saya tak senaraikan, dan ramai lagi, ya. Dan mereka-mereka ini datang daripada pondok. Mereka-mereka ini adalah ulama, ya, yang terkenal. Dan pondok juga merupakan tempat menggarap ilmu agama Islam dengan begitu baik sekali, walaupun kurikulum-kurikulumnya tidak diatur seperti di sekolah-sekolah agama ataupun sekolah-sekolah Melayu yang lain yang berkurikulum dan bersijil. Tetapi di pondok ini adalah tempat menelaah agama Islam, tempat pengajian Islam yang terbaik, ya, tempat membentuk akidah umat Islam dan yang terbaik, yang sebenarnya, ya. Jadi itulah yang saya membimbangkan saya. Jadi saya buat video ini untuk tontonan umum, ya, kerana pada pendapat saya ia menimbulkan banyak persepsi. Salah satu lagi ialah sekarang ini kalau kita lihat di negara kita dan di mana-mana, semakin ramai yang menjauhkan diri daripada pengajian-pengajian Islam ini. Semakin ramai orang-orang agak jahil lah. Jadi kita pula mengatakan begitu, tempat yang begitu baik untuk kita pengajian agama Islam, kita menuduh pusat keganasan. Ya, bukan menuduh lah, bermaknanya dikhawatiri membawa ideologi keganasan. Sedangkan ia merupakan tempat pemugaran ilmu agama Islam dan benteng akidah umat Islam. Dah terkenal, dah terbukti. Dan saya terbaca juga bahawa pada tahun 2019 ada pembentangan oleh Polis Diraja Malaysia berkenaan dengan keganasan. Saya tak pasti di mana. Dan dalam artikel itu menyatakan tidak ada pun statistik tu, tidak ada satu pun sekolah pondok yang disenaraikan sebagai tempat penyebaran keganasan ataupun aktiviti-aktiviti keganasan. Jadi polis sendiri pun tidak ada senarai dan rekod-rekod pun tidak ada. Maka tidak sepatutnya lah, pada pendapat saya dan mungkin juga pendapat ramai, mungkin juga pendapat anda, statement sebegitu dikeluarkan. Ianya meragukan dan boleh menjauhkan masyarakat umum kepada institusi pondok ini. Jadi takut. Betul tak? Jadi semoga ianya bermanfaat kepada anda semua, dan dipersilakan anda komen, memberi hujah-hujah anda, apa pendapat anda tentang yang kita panggil tajuk yang ataupun statement yang dikeluarkan oleh pengurusi Majlis Dakwah Negara ini yang berbahagia Datuk. Dan pada saya, ya, secara peribadi, saya memohon agar yang berbahagia Datuk menarik balik kenyataan beliau ini, kerana sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, saya bersetuju dengan komen-komen yang diberikan oleh ustaz-ustaz dan guru pondok yang menyatakan boleh menyebabkan persepsi negatif orang awam terhadap sekolah-sekolah pondok ini, dan juga boleh menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Dan itulah sebuah sedikit kenyataan saya.
dan diharap anda boleh memberi komen-komen ya yang baik untuk kita berhujah bersama. Semoga kita memperolehi orang kata ilmu-ilmu yang baik ya, di samping kita menjalani kehidupan seharian. Okey sahabat-sahabat, video pendek ini selama 10 minit saya rasa saya buat, dan kalau sahabat-sahabat nak dapat cerita yang detail, sahabat-sahabat boleh search Putusan Malaysia 31 Julai 2022. Saya ulang ya. Dan statement itu kalau belum dipadam ada lagi dalam internet pun ada, dan bolehlah anda memberi komen-komen ya. Dan kepada sahabat-sahabat yang belum lagi subscribe channel saya, bolehlah tekan butang subscribe. Semoga memberi orang kata sokongan kepada saya untuk membuat video-video yang lebih baik pada masa-masa akan datang. Sampai di sini saja celoteh saya pada hari ini berkenaan dengan sekolah pondok, ya, berkenaan dengan sekolah pondok, dan komen-komen yang positif dari anda diperlukan. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.